oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir kata kita tak boleh simpan lama kapal ni. Kita kena jual segera. Kerana kos nak membiayai kapal ini, nak maintain kapal ni 2.1 juta sebulan. Tuan-tuan, kalau custom ke polis rampas kereta kita, ada dia tolong tukar minyak hitam. Tuan-tuan, tuan-tuan, pergilah dekat dockyard, custom ke, cuba tengok kereta-kereta yang nak dilelong tu. Silap-silap tayar pun tak ada, tuan-tuan. Ini kapal economity tu siap di-maintain 2.1 million per month. Saudara, cuba bayangkan. Lepas tu tiba-tiba kita menjumpai kapal ini berada di Langkawi. Itu lagi best. Bila kita tanya dengan Tun Dr. Mahathir, macam mana tiba-tiba kapal ini boleh berada di pangkalan laut TLDM di Langkawi? Wilayah 3 ke apa? Kan? Apa nama jawab apa, tuan-tuan? Kapal ini perlu dijaga dengan baik. Kita perlu bawa kapal ini bersiar-siar 2-3 hari sekali supaya teritip, tidak hinggap di badan kapal. Inilah Perdana Menteri korang yang bodoh. Ini yang korang agung-agungkan, atuk the legend. Tuan-tuan, memang legend, tuan-tuan. Akhirnya kapal yang bernilai 250 juta US dollar ini dijual kepada kroni dia genting, tuan-tuan, dengan harga hanya 126 million US dollar. Tapi kadang-kadang saya tengok kapal ni ada kat Langkawi juga. Agak-agak, tuan-tuan, puaka mana yang pakai kapal ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ni alhamdulillah, selepas Facebook saya Lokman Adam telah dikuburkan malam tadi, hari semalam, oleh mereka-mereka yang rapat dengan Facebook. Hebat sangat kerjaan ni. Dua kali tuan-tuan. Kali pertama pada 11 hari bulan Jun, iaitu hari di mana video seks luar tabi'i Azmin Ali dan juga Haziq telah pun saya submit ke Balai Polis Putrajaya. Dan ketika saya membuat live di hadapan SPRM, selesai saja live tersebut, saya punya Facebook, tuan-tuan, telah pun dia delete ataupun disable. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe Facebook Lokman Nur bin Adam yang merupakan admin kepada page Lokman Nur bin Adam. Hilanglah satu akaun Facebook yang mempunyai rakan-rakan 100,000 lebih pada ketika itu. Kemudian pada malamnya pula, akaun Instagram saya telah pun di-delete ataupun dipadam oleh pihak Instagram. Ini pun mungkin mereka ni ada kaitan dengan Facebook. Mereka boleh delete pada hari yang sama. Dan keesokan harinya, pada 12 Jun tahun 2019, akaun YouTube saya telah pun di-delete ataupun di-disable daripada YouTube. So itulah kehebatan Azmin Ali. Demi untuk menutup kes video semburit dia, dia sanggup untuk memadam akaun Facebook, akaun Instagram dan juga akaun YouTube saya. Tahun ni, hari semalam, selepas 1-2 hari saya mengasak
isu yang berkaitan dengan skandal hubungan perniagaan dan juga konspirasi yang melibatkan bekas Governor Bank Negara Tan Sri Zeti Akhtar Aziz dan skandal usaha sama di antara Zeti Akhtar Aziz, suami beliau, begitu juga dengan Joe Low untuk membawa masuk duit ke dalam negara. Maka hari semalam tuan-tuan, sekali lagi Facebook saya, Lokman Adam, yang merupakan admin kepada page baru saya, Lokman Nur Adam, telah pun didisablekan. Alhamdulillah, nasib baiklah ada seorang sahabat saya sebelum sebab dah berlaku benda yang sama, bila saya buat akaun baru tu, saya letak 2 admin. Satu admin page ni Facebook Lokman Adam, satu lagi admin ialah Lokman Nur Adam. Cuma pening juga kepala nak mencari Facebook yang kita tak pernah guna. Tiba-tiba semalam terpaksa guna balik, password pun dah hilang. Nasib baiklah ada sahabat kita, boleh sebut nama? Jangan, okey. Nasib baik kita pun ada pakar IT juga. Maka hasrat mereka untuk melihat saya punya mulut ditutup ni nampak gayanya tak berjaya, ya. Mintalah, cuba lagi wahai Azmin Ali, Hamzah Zainuddin, Saifuddin Abdullah, cuba lagi, cuba try your luck next time. Jadi malam ni tuan-tuan, kita ada beberapa isu. Kita tengok hari ni tiba-tiba mereka bermain dengan isu kononnya minta 10,000, 60,000 diberikan. Kalau ada yang bahalul tak faham tuan-tuan, semua mesti dah menarik nafas lega, semua mestilah dah berjolisakan. Sebenarnya ramai yang tak tahu tuan-tuan. Mereka buat pengumuman, siapa yang mempunyai duit di dalam akaun, yang akaun dia tinggal 5,000, maka dia boleh keluar 4,900. Siapa yang akaun dalam ada 50,000, dia juga boleh keluar RM9,000. Ini maksimum. Maknanya mereka yang mempunyai duit di dalam akaun satu below 90,000, RM90,000, maka dia boleh keluar maksimum RM9,000 sahaja. Itu pun dia nak bagi sama macam apa yang dia nak bagi sebelum ni. Cuma dia murah hati sikit. Sebelum ni dia nak racik-racikkan selama 12 bulan. Kali ni pengeluaran mungkin boleh lepaslah buat kedai burger RM4,000, dan kalau baki ada tinggal lagi RM5,000 tu, bulan kedua RM1,000, bulan ketiga RM1,000, bulan keempat RM1,000, bulan kelima RM1,000. Campurlah bulan yang pertama tu, yang keenam, semua sekali jadi RM9,000 sahaja tuan-tuan. Bagi mereka yang mempunyai simpanan melebihi RM90,000, maka mereka dibenarkan untuk mengeluarkan 10%. Maknanya kalau dalam akaun tu ada 1 juta, 10% ni maksimum dia 60,000. Maknanya tak boleh keluar 100,000. Kena faham ni, boleh keluar maksimum 60,000. Maknanya kalau ada akaun dalam akaun satu tu 1 juta, boleh keluar bulan pertama sebanyak 10,000, bulan kedua, ketiga sampailah yang keenam cukuplah 60,000. Tapi adakah semua akan menikmati? Tidak tuan-tuan. Syarat dia apa? Syarat dia tuan-tuan mestilah telah diberhentikan kerja, dan bila kita tanya ke setiap cawangan-cawangan KWSP ni, jawapan dia berbeza-beza. Sebab apa berbeza-beza? Sebab mereka tidak mempunyai pakar komunikasi macam UMNO Malaysia. UMNO Malaysia, KWSP belum menjelaskan macam mana nak keluarkan duit KWSP ni. Kita tengok Ketua Penerangan UMNO Malaysia begitu proaktif mengeluarkan jawapan. Dia buat dalam bentuk
frequently asked question. Inilah baru betul yang sepatutnya dilakukan oleh KWSP. Tapi KWSP tak buat. Cuma bila Ketua Penerangan UMNO buat, dia buat berdasarkan apa maklumat yang dia perolehi, mungkin berdasarkan apa yang dia dapat daripada penjelasan KWSP, dan mungkin dia refer kepada ibu pejabat. Tapi sepatutnya apabila sudah ada polisi dah dikeluarkan kenyataan yang dibuat oleh KWSP, sewajarnya satu perkeliling dihantar kepada semua cawangan-cawangan KWSP. Kenapa? Kerana hari ini kita nak tahu. Kalau kita baca apa yang ditulis oleh pihak KWSP, maknanya siapa yang layak untuk bawa keluar duit untuk membantu kerajaan memulihkan ekonomi negara ni? Hanya mereka yang dibuang kerja, hanya mereka yang diarahkan untuk bercuti tanpa gaji, hanya mereka yang kehilangan pendapatan yang boleh mengeluarkan. Persoalannya, 3 perkara yang dia bagi ni, ini sangat longgar. Hilang pendapatan semenjak bila? Contohnya macam saya, 9 hari bulan Mei 2018, saya kerajaan bertukar. 10 Mei 2018 saya dipecat oleh Lim Guan Eng sebagai pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Jadi adakah saya yang sudah hampir 3 tahun ni hilang pekerjaan dan tidak memberikan caruman kepada KWSP, saya boleh keluarkan duit saya? Tak ada. Ini sepatutnya sudah ada jawapan standard, ataupun bolehlah buat frequently asked question, soal jawab mudah tentang pengeluaran KWSP ni, supaya setiap cawangan-cawangan KWSP seluruh negara memberikan jawapan yang sama. Tapi sekarang tak ada. Persoalan dia, mereka mengatakan bahawa ini akan memberi manfaat kepada 2 juta rakyat. Hello brother, pencarum ada 7 juta. Pencarum ada 7 juta orang. Mana datang 2 juta rakyat ni? Adakah hari ini KWSP mengesahkan bahawa 2 juta orang telah kehilangan pekerjaan? Ini very serious matter ni. Kalau betul lah tuan-tuan, maknanya kita punya kadar pengangguran bukan lagi 4% lebih, tuan-tuan, bukan lagi 4% lebih. Sudah lebih daripada itu. Jadi tolonglah KWSP hati-hati. Saya nak beritahu dengan pihak KWSP ni, sombong amat, yang hari ini terkesan dengan COVID-19 ni, COVID-19 ni sebenarnya tak beri kesan pada ramai orang. Memang ada kesan, tapi tak memberi kesan kepada terlalu ramai orang. Sehingga hari ini pun kita tahu bahawa angka mereka yang sudah pun didapati COVID lebih kurang dalam 40,000 lebih orang yang terlibat. 40,000 lebih orang yang terlibat. Tetapi yang lebih bahaya daripada COVID-19 ni ialah COVID-midin. COVID-midin ni tuan-tuan, ialah satu penyakit yang nak menyelamatkan tengkuk dia ni daripada hilang jawatan Perdana Menteri, daripada hilang majoriti di parlimen dengan kekalahan belanjawan 2021. Dia paksa orang duduk di rumah. Dia paksa orang tidak menjalankan aktiviti ekonomi seperti biasa. Dia paksa orang tidak keluar mencari nafkah untuk menyara anak-anak. Yang ini yang menyebabkan ramai orang, bukan hanya the B40, bukan hanya mereka yang kehilangan pekerjaan, bukan hanya mereka yang diarahkan untuk bercuti tanpa gaji, bukan hanya mereka yang sudah kehilangan pendapatan, tuan-tuan, mereka yang masih lagi berniaga, pendapatannya tak sempurna, mereka terkesan. Mereka daripada kumpulan the B40, kumpulan M40, termasuklah the top 20 pun hari ini pendapatan pun ada yang sama macam B40, tuan-tuan. Jadi bagaimana mungkin saudara, yang diberikan ini hanya untuk 3 kategori yang telah disebutkan oleh pihak KWSP.
Itu sebabnya tuan-tuan, Datuk Seri Najib hari ini beliau mencadangkan supaya bantuan KWSP ini diberikan maksimum pengeluaran RM10,000 diberikan secara one off. Dan alhamdulillah kenyataan beliau ini telah disokong oleh pengurusi Barisan Nasional iaitu Datuk Zahid Hamidi. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Kalau ini tidak ditunaikan, begitu juga dengan kalau moratorium wajib tidak diberikan, maka Barisan Nasional mungkin tidak akan menyokong belanjawan 2021. Kita dah tegur kali pertama, tak jalan. Cadangan Datuk Seri Najib kali pertama ditolak. Bila mereka bentangkan belanjawan, Datuk Seri Najib kata kena laksana ni, semua orang terkesan. Tuan-tuan, sepatutnya dia ikut. Sebab dia dah boleh nampak groundswell macam mana dekat bawah ni, semua dah mula macam hilang arah, tuan-tuan. Belum ada yang terjun bangunan, belum ada yang bunuh diri, kerana dah tak tahu macam mana nak cari sumber pendapatan. Tetapi sepatutnya Muhyiddin ni dia buka telinga dia besar sikit. Buka telinga besar sikit. Bukan suruh buka seluar, buka telinga je. Itu je yang penting. Kalau dia boleh dengar orang kat bawah ni, betapa orang kat bawah ni dah perit, sepatutnya tuan-tuan, dia benarkan. Kerana ini tidak akan memberikan kesan yang terlalu besar. Malah seperti mana yang Datuk Seri Najib cakap, kalau misalnya betul lah, sekitar ada yang keluar 5,000, ada yang keluar 10,000, baru 20 bilion saja yang akan implikasi kewangan, yang mana duit yang akan dikeluarkan oleh pencarumnya. Dan 20 bilion ini sudah pasti akan memberikan impak besar kepada pertumbuhan ekonomi negara yang hari ini menguncup. Mungkin akan jumlah penguncupan itu akan menjadi lebih kurang. Dan kita dengan kuasa membeli yang lebih besar yang ada pada rakyat Malaysia, ditambah pula kalau diberikan moratorium 6 bulan ini, maknanya ada pertambahan lagi 6.34 bilion. Kita ada lebih kurang 26.34 bilion untuk dibelanjakan oleh rakyat Malaysia. Tak payahlah kita nak ikut cadangan daripada Lim Guan Eng untuk meminjam 45 bilion ringgit. Saya tak tolak cadangan Lim Guan Eng. Bagi saya cadangan beliau yang ini sangat rasional. Kerana bagaimana mungkin dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID-19, negara hanya berbelanja lebih kurang dalam 12 hingga 14 bilion ringgit daripada belanjawan tahun lepas. Tak boleh, tuan-tuan. Memang kena belanja lebih untuk memastikan kita ada kecairan yang lebih di pasaran, kita dapat memulihkan ekonomi yang sudah begitu lembab sekarang ni, dan ianya akan dapat memberi kesan sekiranya kita mewujudkan pinjaman ini. Tapi kalau kita dah dapat lebih kurang dalam 26.34 bilion melalui duit yang disumbang oleh pencarum KWSP kepada negara, dengan mengeluarkan duit sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tuan-tuan, kita cuma mungkin perlu pinjam lagi 20 bilion saja. Itu boleh masuk nanti tahun depan. Kita buat bentangkan belanjawan tambahan, maka kita boleh table another 20 bilion. Takkan ini pun tak boleh buat, kan? Takkan ini pun tak boleh buat. Tapi apa yang mereka buat ni, saudara? Bila tengok rakyat mula menyokong cadangan Datuk Seri Najib, nak memastikan imej Datuk Seri Najib rosak, tuan-tuan, tiba-tiba mereka arahkan Al Jazeera untuk mengeluarkan video, kononnya satu video dokumentari pelarian yang sedang dikejar, iaitu tidak lain tidak bukan Lau Teck Joe ataupun
Jolo. Mantap. Dan paling bodoh sekali dalam sejarah, tuan-tuan, saya mendengar Jolo mengatakan bahawa Jolo mengatakan bahawa dia hanya meminjam duit 1MDB. Aduh, yang ini saya tak boleh tahan, tuan-tuan. Bagaimana mungkin Jolo hanya meminjam duit 1MDB? Saudara, nampak tak betapa terdesaknya kerajaan Muhyiddin Yassin? Bila kita tengok wawancara Al Jazeera ni, saudara, kita tengok bahawa wawancara ini dijayakan dengan kerjasama daripada setiausaha politik kepada Menteri Kewangan yang lama, Pakatan Harapan, Lim Guan Eng. Setiausaha politik dia iaitu Tony Puah. Tony Puah yang hari ini, tuan-tuan, ada lebih kurang 33 ke 43 laporan SPRM terhadap beliau dan juga terhadap Lim Guan Eng, iaitu projek-projek yang kena mendapat kelulusan daripada MOF, Kementerian Kewangan. Semua akhirnya akan melalui Tony Puah. Dan maklumat-maklumat yang kita dengar, Khabar Angin mengatakan setiap projek mereka kolek, tuan-tuan, lebih kurang 10%. Dan ini semua sudah diketahui oleh komrad-komrad DAP. Dan hari ini berlaku penolakan yang besar di dalam DAP terhadap dinasti Lim. Penolakan terhadap Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, termasuklah Tony Puaka ni, tuan-tuan. Tak lama lagi, tuan-tuan, orang macam Gobind Singh, orang macam Anthony Loke, orang macam Nga Komeng, mereka ini semua mahu mengeluarkan Lim Guan Eng dan sekutu-sekutu korapnya daripada persada politik DAP itu sendiri. Sombong amat. Saudara, mereka hari ini menunjukkan dengan jelas bagaimana Muhyiddin masih lagi mempunyai hubungan yang baik dengan Tony Puah. Itu sebab dia gunakan Al Jazeera. Dia gunakan Tony Puah punya interview dengan Al Jazeera, tuan-tuan, untuk menunjukkan seolah-olah Dato' Seri Najib terlibat dalam skandal 1MDB. Sedangkan the main culprit, orang yang telah bekerjasama dengan Nick Faisal, orang yang telah bekerjasama dengan Joanna, pegawai M-Bank, dan ramai lagi, lebih kurang 5-6 orang anggota kaki tangan 1MDB yang telah melarikan diri, tuan-tuan, iaitu kroni-kroni Lau Tek Jo. Mereka telah melarikan diri bersama-sama dengan puak-puak tadi tu. Dan yang paling pelik ni, saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana Al Jazeera boleh berhubung dengan Jolo, sedangkan IGP tak boleh jumpa beruang yang hari ini sudah jalan macam seladang. Bagaimana, tuan-tuan? Tak ke pelik? Saudara, our intelligence is one of the best in the world, tuan-tuan. Special branch kita adalah merupakan antara perisik yang terbaik di dunia. Tetapi bila dia dipimpin oleh Hamid Badu ni, tuan-tuan, hancur lebuh. Hancur lebuh. Sampaikan Azmin Ali yang telanjang bulat betul-betul atas katil, depan TV pun dengan kamera CCTV hotel, dengan gambar video yang dirakam oleh Haziq sendiri, dengan bantuan syarikat telco yang mengenal pasti bahawa handphone Haziq dan juga handphone Azmin berada di dalam satu bilik. Tuan-tuan, tiba-tiba, saudara, Hamid Badu kata dia tidak boleh mengesahkan bahawa orang itu ialah Azmin Ali.
Tuan-tuan, hari ini saudara, kalau Azmin Ali tak boleh disahkan, bila mana Mahathir mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa usaha untuk membawa balik Jolo kembali ke negara ini adalah satu kerugian kepada negara. Hari ini tuan-tuan, bila Jolo kata dia sudah berhubung dengan pihak Mahathir, sudah berunding, kita pun tahu, dah lama kita orang tahu tuan-tuan, yang banyak berhubung dengan Jolo ni ialah Tun Daim sendiri, orang kanan kepada Tun Dr. Mahathir. Dan kita pun tahu saudara, bahawa ayah Jolo memang kaya raya, tapi yang mengayakan dia, yang memberikan dia projek pelabuhan di Sarawak, yang mengayakan dia dengan pelbagai projek-projek, tidak lain tidak bukan saudara, ialah Tun Dr. Mahathir sendiri. Jadi saudara, bagi saya hari ini tak mustahil bahawa Jolo itu sendiri dihantar oleh Mahathir tuan-tuan untuk mencari jalan, untuk mencari loopholes, bagaimana imej bersih Datuk Seri Najib boleh ditentedkan ataupun boleh dicalarkan melalui isu 1MDB ni. Alhamdulillah tuan-tuan, makin lama mereka ni membuat pendedahan, makin lama makin banyak perkara yang terdedah. Kita pun tahu saudara, bagaimana Tun Dr. Mahathir telah mengadakan perjumpaan dengan Claire Rucastle Brown. Siapa Claire Rucastle Brown? Claire Rucastle Brown tuan-tuan adalah seorang wanita yang menjadi pemunya kepada laman Sarawak Report. Tapi dia bukan orang Sarawak tuan-tuan. Dia bukan orang Sarawak. Dia bukan orang Sarawak. Dia hanya mendedahkan peringkat awal aktiviti pembalakan di negeri Sarawak. Dia juga ditaja tuan-tuan oleh Yahudi. Dan saya nak beritahu dengan saudara, Tun Dr. Mahathir juga mengadakan pertemuan dengan Andre Xavier Justo. Andre Xavier Justo ni saudara adalah seorang warga Austria yang telah mencuri hard disk ketika beliau menjadi pekerja ataupun kaki tangan Petro Saudi. Jadi email di antara 1MDB dengan Petro Saudi telah pun diberikan kepada Claire Rucastle Brown, dan mengikut Andre Xavier Justo ketika dia berada di dalam tahanan pihak Thailand di Bangkok, beliau mengatakan bahawa dokumen yang telah diberikan kepada Claire Rucastle Brown, dokumen ini telah ditempered ataupun telah diubah suai oleh pihak pegawai Claire Rucastle Brown di London. Dan inilah dokumen yang telah digunakan oleh Khairuddin Hassan, Macai Mahathir dan juga Matthias Chang, seorang lagi peguam Mahathir yang hari ini sudah tidak bersama dengan Mahathir. Ini digunakan untuk pergi ke seluruh dunia, pergi ke Switzerland, pergi ke Hong Kong, pergi ke US untuk membuat laporan polis bagi merosakkan imej Datuk Seri Najib ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Dan akhirnya tuan-tuan, dokumen-dokumen palsu ini yang telah diubah suai oleh pegawai Claire Rucastle Brown telah pun digunakan oleh pihak DOJ untuk mengenakan saman sivil ke atas Lau Teck Joe, Riza Aziz, Khadim Al-Qubaisi dan Muhammad Al-Badawi. Yang akhirnya bila mana perniagaan Reza tuan-tuan, beliau tidak boleh meneruskan perniagaannya kerana beberapa sanction yang telah pun dikenakan ke atas The Red Granite, iaitu syarikat beliau. Maka akhirnya beliau memilih untuk membayar settlement dengan pihak DOJ, kerana kalau dia bayar kepada pihak Aba BVI, pinjaman yang telah dia buat dengan Aba IPIC, maka kosnya lebih mahal daripada kalau dia pergi settle dengan DOJ. Itu sebab nama Riza telah digugurkan
kerana dia telah membuat settlement dengan pihak DOJ. Saudara, tetapi sehingga ke hari ini kita tak tahu apa jadi dengan kes DOJ. Mereka mengatakan bahawa mereka mahu menyaman 3 manusia ini. Tetapi tuan-tuan, apa yang berlaku apabila kes nak berjalan pada Mac 2018, pihak DOJ sendiri memohon supaya ianya ditangguhkan 6 bulan. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa pilihan raya di Malaysia akan berlaku dalam tempoh 1-2 bulan lagi, iaitu pada bulan Mei kita buat pilihan raya. Maknanya kalau tangguh 6 bulan, maknanya saudara, tidak ada siapa yang akan mengetahui sama ada skandal 1MDB ni betul ataupun tidak. Penyelewengan, kecurian yang dilaporkan oleh Mahathir betul ataupun tidak, tak ada siapa yang tahu tuan-tuan. Tak ada siapa yang tahu. Itulah sebabnya saudara, ketika itu Reza Aziz telah menarik diri dan dia telah memulakan perniagaannya semula. Tetapi saudara, apa jadi dengan Lau Teck Joe? Apa jadi dengan Kadim Al-Qubaisi? Apa jadi dengan Muhammad Al-Badawi yang turut di Saman? Mereka, DOJ nak merampas kapal Equanimity. Akhirnya mereka menarik balik cadangan untuk merampas. Rupa-rupanya Equanimity tuan-tuan telah dibawa daripada Bali, Indonesia ke Malaysia. Dan ketika berada di Malaysia tuan-tuan, kita jangan lupa apa yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir kata kita tak boleh simpan lama kapal ni, kita kena jual segera. Kerana kos nak membiayai kapal ini, nak maintain kapal ni 2.1 juta sebulan. Tuan-tuan, kalau custom ke polis rampas kereta kita, ada dia tolong tukar minyak hitam. Tuan-tuan, tuan-tuan, pergilah dekat Dockyard, custom ke, cuba tengok kereta-kereta yang nak dilelong tu. Silap-silap tayar pun tak ada tuan-tuan. Ini kapal Equanimity tu siap di-maintain 2.1 million per month. Saudara, cuba bayangkan. Lepas tu tiba-tiba kita menjumpai kapal ini berada di Langkawi. Itu lagu best. Bila kita tanya dengan Tun Dr. Mahathir, macam mana tiba-tiba kapal ini boleh berada di pangkalan laut TLDM di Langkawi? Wilayah 3 ke apa? Kan? Apa nama jawab apa tuan-tuan? Kapal ini perlu dijaga dengan baik. Kita perlu bawa kapal ini bersiar-siar 2-3 hari sekali supaya teritip, tidak hinggap di badan kapal. Inilah Perdana Menteri korang yang bodoh. Ini yang korang agung-agungkan, atuk the legend. Tuan-tuan, memang legend tuan-tuan. Akhirnya kapal yang bernilai 250 juta US dollar ini dijual kepada kroni dia genting tuan-tuan dengan harga hanya 126 million US dollar. Tapi kadang-kadang saya tengok kapal ni ada kat Langkawi juga. Agak-agak tuan-tuan, puaka mana yang pakai kapal ni? So saudara, kalau hari ini dengan video yang dikeluarkan oleh Midin and the gang ini, tuan-tuan tiba-tiba menjadi gundah gulana, menjadi antara percaya tak percaya dengan Datuk Seri Najib, maka saudara bersiap sedialah tuan-tuan untuk dikencing sehingga tempoh 5 tahun lagi tamat tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan sudah tahu bahawa tuan-tuan hari ini berketuakan syaitan, tuan-tuan hari ini mempunyai Perdana Menteri yang busuk hati, yang hatinya hitam, yang tidak pernah berhenti daripada menindas musuh-musuh politik dia dengan fitnah dan segala bentuk perkara-perkara yang dilarang oleh agama ni. Maka saudara, mari kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat, kita bersama dengan Datuk Seri Najib untuk terus menuntut hak kita. Kita nak 25 hari bulan ini
suka tak suka kerajaan mesti memberikan moratorium wajib kepada semua peminjam-peminjam sistem perbankan kita. Kena ada moratorium wajib selama 6 bulan. Kalau dia boleh sambung PKP, kenapa dia tak boleh sambung moratorium? Kalau dulu tuan-tuan, dia boleh buat moratorium ni 6 bulan wajib, automatik pada semua. Kenapa sekarang nak disekat-sekat? Dan begitu juga kita minta supaya kita diberikan hak untuk menyumbang kepada negara ini dengan mengeluarkan duit KWSP kita sendiri untuk menyelamatkan ekonomi negara. Kenapa rakyat tak dibenarkan untuk membuat sumbangan ini? Ini kena faham. Kita yang menyumbang kepada negara, bukannya negara yang menyumbang kepada rakyat. Bukan duit negara ni yang kita pakai untuk bantu orang-orang yang mencara dengan KWSP. Maka berikan kami hak untuk mengeluarkan one shot, one off, tuan-tuan. RM10,000 maksimum. Tak ada kompromi. Kalau dua ini tidak ditunaikan, maka kita mohon semua ahli parlimen Barisan Nasional mengucapkan selamat tinggal Nudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Ingat subscribe